kejap. Sebelum korang tengok video sharing ni, cikgu nak korang subscribe, like dan share YouTube channel ni. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. So bersama saya lagi Cikgu Fahim dari PBMA Education. So petang ni saya nak kongsi satu soalan daripada tingkatan 3, iaitu nisbah trigonometri. Okey, ni soalannya. Okey, kita baca dulu. Okey, dalam rajah di bawah, ni rajah dia. QRS. Okey, QRS ialah garis lurus. Dan diberi QR sama dengan RS. Okey, dia QR sama dengan RS. Dan cos X sama dengan 5/13. So X ada dekat sini. Cari nilai Y. Dan dia suruh cari nilai Y. Nilai Y ni bermaksud sudut Y. Okey. Jadi saya akan terangkan dengan melalui 4 step yang mudah. Okey, yang pertama kita tengok pada maklumat yang ada pada soalan. So kita nampak kat sini cos X sama dengan 5/13. Okey. Okey, ni yang pertama. So kita tulis dulu cos X sama dengan 5/13. Okey. Jadi kita ingat balik rumus untuk cos. Cos adalah sudut bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Okey, sudut bersebelahan untuk X adalah PR dan hipotenus ni adalah PQ. So kita boleh tulis sama dengan PR bahagi dengan PQ. Okey. PR bahagi dengan PQ. So dari sini kita dah boleh bandingkan yang mana PR sama dengan 5. So kita tengok sini PR sama dengan 5 cm. Dan kita boleh tahu juga maklumat PQ sama dengan 13 cm. Jadi kita boleh tulis maklumat yang kita baru dapat daripada soalan. PQ sama dengan 13 cm. Okey. Itu maklumat yang baru kita dapat. Okey, itu step pertama. Apa step yang kedua? Jadi tujuan kita nak mencari nilai Y. Dalam nak mencari nilai Y, kita kena tahu panjang sisi segitiga yang ada pada sudut Y ni. Sama ada sisi QS, ST ataupun TQ. Jadi kita hanya ada sudut ST, QT kita tak tahu, QS pun kita tak tahu lagi. Tapi tentang QS ni kita tahu yang dia kalau kita tengok sini QR sama dengan RS. Bermakna panjang QR sama dengan panjang RS. Jadi kalau kita dapat panjang QR, bermakna kita pun dapat panjang RS. Dan secara tak langsung kita dapat panjang QS. Okey, so apa kita nak buat daripada maklumat yang kita baru dapat ni? Dari sini kalau kita boleh nampak, kita boleh buat teori Pythagoras untuk dapatkan QR. Jadi step kedua kita akan dapatkan QR. Okey, step kedua kita boleh kira untuk QR. Okey, kita gunakan teori Pythagoras. QR adalah sisi bawah sama dengan QP kuasa 2 tolak dengan PR kuasa 2. Okey, ini ada punca kuasa 2. Okey. So sekarang QP dengan PR kita dah ada nilai. Okey, QP sama dengan 13, PR sama dengan 5. So kita masukkan saja dalam rumus ni. Jadi punca kuasa 2 QP 13 tolak dengan PR 5. Okey, so kita dah boleh dapat QR. Okey, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2, kita akan dapat 144 punca kuasa 2. Dan 144 punca kuasa 2 sama dengan 12. Jadi kita dah boleh dapat maklumat yang baru daripada langkah kedua kita, yang mana panjang QR sama dengan 12 cm. So kita boleh tulis maklumat yang baru ni, 12 cm. Okey. Dan kalau kita tengok pada soalan, QR sama dengan RS. Jadi langkah ketiga kita dapatkan panjang QS. Okey, langkah ketiga kita dapat QR sama dengan RS. Okey, sebabkan QR ada sama dengan 12, jadi RS pun sama dengan 12 cm. Okey, QR sama dengan 12, RS pun sama dengan 12. Okey, kita tulis sekali lagi. Sini 12 cm. Okey. Sekarang kita boleh totalkan QR tambah RS, kita dapat panjang QS. So dari sini kita terus boleh dapat QS
sama dengan QR tambah RS sama dengan 12 tambah 12 24 cm. Okey. Jadi sini 24 cm, sini ada 7 cm. So dah cukuplah maklumat untuk kita dapatkan sudut Y. Kita perlukan hanya 2 sudut daripada 3 sudut. Okey, kita ada sudut apa? Kalau kita tengok pada sudut Y ni, kita ada sisi apa? Kita ada sisi yang bersebelah dengan sisi yang bertentangan. So kita nak guna rumus apa? Kita boleh guna rumus tangent. Okey, langkah yang keempat, okey saya tulis kat sini ya. Langkah yang keempat, kita menggunakan tangent. Tangent Y sama dengan sudut yang bertentangan ya, ST bahagi dengan sudut yang bersebelah QS. Okey, ST kita dah dapat, dia dah tahu 7 cm bahagi dengan QS 12 tambah 12, kita dah kira dia 24 kan. 24. Okey. So apa next step? Kita nak dapatkan tangent Y. Kita nak dapatkan nilai Y. Apa perlu kita buat? Okey, kita boleh gunakan tangent inverse 7/24. Kita akan dapatkan Y. So ini kita boleh gunakan calculator. Dan selepas kita masukkan dalam calculator, kita akan dapat nilai Y sama dengan 16.26 darjah. Jadi kita dah cukup ada 1, 2, 3 dan 4 step untuk dapatkan nilai Y sama dengan 12.26 darjah. Jadi terjawablah persoalan kita pada petang ini. Okey, so saya rumus balik, saya recap balik. So first kita dapatkan daripada maklumat daripada soalan cos X sama dengan 5/13, kita gunakan, kita dapat nilai PQ. So daripada PQ kita boleh buat guna teori Pythagoras untuk dapatkan QR, itu step yang kedua. Dan step yang ketiga, kita gunakan maklumat QR sama dengan RS, bermakna kalau QR sama dengan 12, RS pun sama dengan 12 juga. So secara tak langsung QS sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24 cm. Okey, kemudian ST dia dah diberi. Jadi nak dapatkan nilai Y ataupun sudut Y, kita gunakan rumus yang bersesuaian dengan maklumat yang kita ada. Kita ada sisi bersebelahan, kita ada sisi yang bertentangan. So kita boleh guna tangent. Okey, tangent Y sama dengan sisi bertentangan ST bahagi dengan sisi bersebelahan QS. So ST sama dengan 7, QS sama dengan 24. Okey. So dari sini kita dah boleh dapatlah. Kita gunakan tangent inverse 7/24 sama dengan Y. Dan masuk ke dalam calculator, kita dapat Y sama dengan 16.26 darjah. Jadi itu saja daripada saya pada petang ini. Saya harap semua boleh faham ya. Okey, sekian, terima kasih.